رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkan urusanku, bukakan ikatan lidahku, fasihkan tuturku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar pelajar-pelajar yang dikasihi? Saya harapkan kamu semua berada dalam keadaan sihat dan bersedia untuk belajar pada hari ini. Pelajar-pelajar sekalian, insya-Allah pada hari ini kita akan masuk tajuk yang baru dalam pelajaran kita, tauhid ataupun akidah bagi tahun 4. Tajuk kita pada hari ini ialah karamah. Tajuk kita pada hari ini ialah karamah. Pelajar sekalian, seperti kebiasaan bila mana kita nak memulakan pelajaran tajuk yang baru, sudah tentu yang pertama kita akan lihat, kita akan tengok kepada pengertian maksud ataupun makna tajuk yang kita akan belajar. Memandangkan tajuk kita pada hari ini ialah karamah, maka kita akan mengetahui apa yang dimaksudkan, apa yang diertikan dengan kalimah karamah. Okay, baik. Pengertian karamah. Yang perlu kita tahu ialah karamah ini ialah perkataan yang berasal daripada bahasa Arab. Asal perkataan karamah ni adalah perkataan bahasa Arab. Kemudian kita ambil pinjam di Melayu kan, di dalam masyarakat kita, perkataan karamah ini menjadi perkataan bahasa Arab yang telah dimelayukan. Baik, kita tengok pengertian karamah dari sudut bahasa. Karamah dari sudut bahasa membawa makna mulia. Kiram, akram, mulia. Karamah, mulia. Dan menurut. Kemudian, karamah dari sudut istilah. Nah, ini yang kita nak kena faham betul-betul. Makna karamah dari sudut istilah, kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa yang berlaku di luar kebiasaan umum. Maknanya, benda yang terjadi pada seseorang ini yang Allah bagi kelebihan kepada dia ni, yakni karamah, benda ni bukan selalunya jadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ini benda yang Allah beri kelebihan kepada orang yang terpilih, dan benda yang terjadi ni selalunya tak terjadi pun kepada orang-orang biasa. Perkara yang luar biasa yang berlaku di luar kebiasaan, kebolehan yang boleh dilakukan oleh manusia. Maknanya orang biasa ni, orang yang tak terpilih ni, Allah tak kurniakan benda-benda yang pelik yang boleh diperbuat. Jadi orang yang hanya terpilih, yang Allah pilih, boleh buat sesuatu yang orang lain tak boleh nak buat. Okay, baik. Kita akan tengok, pelajar-pelajar kita akan tengok contoh-contoh karamah para sahabat.
Sahabat Nabi pada zaman dahulu, mereka ni ada karamah. Begitu juga tajuk yang lepas kita belajar tentang wali Allah. Wali Allah pun Allah kurniakan kepada mereka kelebihan karamah. Cuma kelas kita hari ni kita akan tengok contoh-contoh karamah yang berlaku di kalangan para sahabat. Yang wali Allah insya-Allah kita akan tengok pada minggu hadapan. Okey, baik. Kita akan tengok yang pertama, pelajar-pelajar sekalian. Contoh sahabat yang pertama yang ada karamah, iaitu Khulafa' Rasyidin yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat karib, sahabat yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa mentua Nabi. Anak Sayyidina Abu Bakar ni jadi isteri Nabi, Sayyidatina Aisyah. Okey, baik. Kita tengok apa tu karamah yang berlaku pada Sayyidina Umar ni. Sayyidina Abu Bakar ni. Yang pertama, Sayyidina Abu Bakar dapat mengetahui kematiannya sudah dekat. Sayyidina Umar boleh tahu dia akan mati. Kemudian dia melantik Sayyidina Umar untuk menggantikan dia menjadi khalifah bila dia wafat. Yang kedua, mengetahui jantina anaknya yang masih dalam kandungan. Ini kelebihan yang Allah bagi. Sayyidina Abu Bakar boleh tahu anak dia yang duduk dalam kandungan isteri dia tu, jantina dia apa. Sayyidina Abu Bakar ni Allah kurniakan kelebihan, di antaranya dua yang kita sebut tadi. Kemudian kita tengok pula Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab boleh berbicara dengan mayat yang ada dalam kubur. Orang biasa tak boleh buat. Tapi Sayyidina Umar Allah bagi karamah, kelebihan, kemuliaan, boleh berbicara dengan orang dalam kubur. Kemudian contoh yang kedua, dapat menghentikan gempa bumi. Betul. Ini ada kisah tentang Sayyidina Umar. Boleh menghentikan gempa bumi. Ada kisah dia. Nanti di lain masa kita akan cuba ceritakan. Yang ketiga, contoh sahabat yang ketiga, Sayyidina Uthman bin Affan. Ini Khulafa' Rasyidin yang ketiga. Khulafa' Rasyidin yang ketiga. Karamah Sayyidina Uthman pula, apa dia? Sayyidina Uthman dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh orang lain dari belakang tabir. Dia boleh tahu orang tu, dari satu-satu benda yang berlaku tu siapa yang buat. Benda yang terjadi ni siapa yang buat, siapa pelaku dia. Dia boleh tahu. Ini kelebihan Sayyidina Uthman ibn Affan. Contoh sahabat yang ketiga iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib dapat menyambung kembali, bukan tali nah, tangan yang patah. Tangan yang patah nah, bukan tali. Silap video Ustaz ni. Kamu perbetulkan nanti, tangan yang patah. Dapat menyambung kembali tangan yang patah. Tangan patah Sayyidina Ali boleh sambungkan, boleh sembuhkan. Boleh sembuhkan. Ini 4 contoh sahabat-sahabat yang ada karamah. 4 orang ni ialah Khulafa' Rasyidin yang menjadi khalifah selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu boleh faham lah. Okay, baik. Pelajar-pelajar sekalian, sampai di sini dululah kelas kita untuk hari ni. Kita mengaji 2 perkara yang kita sebutkan sebentar tadi. 2 perkara ni kita mengaji. Yang bakinya insya-Allah kita akan belajar pula pada minggu hadapan. Pelajar-pelajar sekalian, hari ini kita belajar 2 perkara yang penting yang perlu kita faham, yang perlu kita ambil maklum supaya kita boleh berlumba-lumba mencontohi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 perkara yang kita belajar hari ini, 2 perkara penting. Yang pertama, kita dah faham pengertian karamah dari sudut bahasa dan istilah. Pengertian karamah
dari sudut bahasa dan istilah. Dan kita juga tahu perkataan karamah ini mai daripada mana? Mai daripada bahasa Arab yang dipinjamkan menjadi perkataan ataupun kalimah bahasa Melayu. Nah, yang kedua, perkara yang kedua yang penting yang kita dapat belajar hari ini, yang patutnya kita ingat, ialah contoh empat orang sahabat yang ada karamahnya. Sahabat-sahabat yang kita sebutkan sebentar tadi itu ialah Khulafa' Rasyidin, 4 orang Khulafa' Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Maka ini 4 orang sahabat yang ada karamah yang Allah kurniakan kelebihan kemuliaan kepada mereka. Jadi pelajar-pelajar sekalian, sampai di sini dulu pelajaran kita. Jika ada salah dan silap, Ustaz mohon maaf. Segala yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang dari Ustaz yang mempunyai banyak kekurangan. Hakikatnya kebaikan, keburukan itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita belajar ini, mudah-mudahan apa yang kita belajar memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan, insya-Allah.